What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kali ini aku akan menjawab soalan-soalan ataupun review korang punya komen-komen di video aku yang sebelum ini di chapter review 1088. So without any further ado, let's jump into the question. So jom, let's proceed with the content. Alright, komen yang pertama ni datangnya daripada Danis357. Yang bunuh Jaguar di Saul dulu pun Aokiji. Plot twist sekarang Saul hidup lagi and Aokiji yang fake kan kematian dia. Saya still ada harapan ke Aokiji ni sebab dia ni lagi susah nak baca justice dia daripada Kizaru. Tak mustahil dia boleh fake kan kematian Garp pula. Idola dia, cikgu dia. So daripada komen Danis357 ni ada 11 orang yang komen. Dia kata daripada Fikri, dia beritahu pendapat kita sama, setuju betul. Fikri pun dia ada huraikan balik. Dan untuk aku pula, aku rasa pendapat Danis ni menarik untuk dibahaskan di dalam video akan datanglah. Sebab apa? Aku rasa ada banyak penjelasan yang aku nak sembang berkenaan dengan watak Aokiji ni. Yalah, sebab kita boleh tengok yang Aokiji dengan Kizaru kan, diorang ni memegang justice yang berbeza. Contohnya, kita tahu yang Aokiji dia memegang pendapat lazy justice dekat dalam Marine, yang mana kita boleh tengok masa dekat Long Ring Long Land arc, yang mana dia sendiri bagi tahu dekat geng-geng Mugiwara kat situ, dia punya moto adalah lazy justice. Sementara Kizaru pula unclear justice, bagaimana yang aku terangkan dekat dalam video sebelum ini, dalam video aku yang bertajuk penerangan yang tidak ada dekat dalam manga dan anime, yang mana penerangan tu sebenarnya daripada SBS Question Corner. So nak kata yang dia fakekan kematian Garp, aku rasa mungkin itu adalah salah satu orang kata apa, pembuktian yang mana Aokiji ni memang tulus ataupun dia honest untuk berada dalam kapal Blackbeard Pirate. Sebab kita boleh tengok yang setiap pirate ni mungkinlah dia nak ada satu moment untuk membuktikan yang diorang ni memang setia dengan certain pirates tu lah, dengan apa-apa sahaja pirates. Jadi aku rasa kat sini akan menjadi momen kesetiaan di mana membuktikan yang Aokiji ni memang betul-betul setia kepada Blackbeard Pirates. Aku still tak tahu macam mana karakter Aokiji ni akan dibawa oleh Oda pada masa akan datang. Sebab apa? Kita boleh tengok yang first of all, bukan Aokiji yang approach Blackbeard untuk join Pirate Blackbeard, tapi Blackbeard yang approach dia dekat satu pulau ni, yang mana kita tak tahu dekat pulau mana, tapi Blackbeard yang pergi dekat Aokiji dan diorang macam bergaduh dekat situ. Aokiji dia dah bekukan beberapa orang captains daripada Blackbeard Pirates ni, dan kemudian diorang berborak-borak sembang pasal apa tu, macam mana Aokiji ni bergaduh dengan Akainu kan, gelak-gelak kat situ. Lepas tu dia sembang berkenaan dengan main Mark by Flame ni kan, yang mana diorang menerangkan sedikit lah yang Aokiji pun dia tak sembang apa banyak sangat pun. Tapi kalau kita tengok daripada situ, Katarina Devon dia bagi tahu yang apa tu, berkemungkinan si Aokiji ni tahu banyak tentang Mark by Flame, tapi nampaknya macam dia tak tahu apa-apa. Tapi tak tahulah sama ada dia tahu ke tak tahu ke kan. Tapi apa-apa pun yang kita boleh tengok dekat situ, point dia adalah bukan Aokiji yang approach Blackbeard untuk join Blackbeard Pirates, tapi Blackbeard Pirates yang approach Aokiji ni untuk dia join dorang. So, dekat situ kita tahu sama ada apa perancangan Aokiji dekat dalam kapal Blackbeard ni, tapi poin yang kita dapat dekat situ sebenarnya bukanlah dia yang merancang untuk join Blackbeard Pirates, tapi itu adalah apa yang kita boleh nampak dekat situlah. Kalau kita nak kata yang dia ada planning yang masa akan datang untuk infiltrate Pirates Beard ni, kita tak tahu macam mana. Kalau kita boleh tengok sebelum-sebelum ni macam Corazon, aka Don Quixote Rocinante, dia masuk dekat dalam kru Doflamingo pun sebab atas kapasiti dia adalah adik kepada Doflamingo. Dia sebenarnya daripada Marine dan dia bekerja Sengoku untuk mendapat maklumat berkenaan dengan lalu Doflamingo ni lah. Dan Doflamingo dapat perasan yang sejak sejak Rocinante ni tak bersama dia, Marine jarang untuk serang dia. Lepas tu Dofi pula dia macam malas sikit lah nak suspek adik dia punya kerja kan. Tapi akhirnya itulah terbongkar juga rahsia yang Rocinante ni sebenarnya memang pun dia bekerja dengan Marine lah. Tapi untuk si Aokiji ni kita tak tahu macam mana lagi, sebab dia tidak approach Blackbeard, tapi Blackbeard yang approach dia, ataupun berkemungkinan dia sengaja susun perkara tu. Dia tahu yang Blackbeard akan daripada pulau ni, dia akan pergi ke pulau ni. Dia tahu dekat titik sini mesti dia akan Blackbeard ni akan singgah kat sini lah. So menyebabkan Blackbeard akan confront dia, dan kat situ dia akan buat-buat pura-pura macam tak berminat ke, tak nak ambil bahagian dengan Lanun ke apa semua sebagainya kan. Kat situ pun Blackbeard dia macam tahu dia punya kisah dia dah agak betul orang kata apa, kena buang daripada Marine dan sebagainya. Mungkin dekat situ akan
menarik minat Blackbeard untuk pelawa dia join dia punya Pirates. Dan after all dia daripada rank Admiral kot kan. Itu kalau kita nak kata yang sebenarnya Aokiji ni dia ada plan dengan Garp dan sebagainya lah. Tapi mungkin kat situ nak menampakkan genuine ataupun menampakkan yang Aokiji ni beria kan, mengikut bontot si Blackbeard ni, tolonglah ambil aku kan, macam gitu. Dia macam bersahaja je kan. Alright, seterusnya komennya datang daripada 1SHFW5727. Mak ai susah nak baca dia punya nama panjang now. Okey, kalau Garp mati kat sini, akan ada masa di mana Yonko Luffy dan Captain Kobe versus Yonko Blackbeard. Scene yang mungkin akan agak sama macam Garp tag team dengan Roger lawan Rock Pirates. Luffy plus Kobe tag team balaskan dendam untuk Garp sebab Garp ni karakter yang sangat penting bagi diorang dua. Yelah, as we know, Garp ni sosok yang selalu ada untuk diorang dua masa kecil lagi. Satu sebagai keluarga terdekat Luffy, satu sebagai guru yang banyak ajar Kobe cara bertarung dan nilai Marine yang sebenar. Garp ni sosok yang sangat penting bagi Kobe dan Luffy. Mustahil kalau jadi apa-apa dekat Garp, diorang dua ni nak duduk diam sahaja. Belum masuk Sengoku lagi yang dari era Roger dah ada dalam Marine berjuang side by side dengan Garp. Sebenarnya komen daripada Wan ni pada aku menarik juga. Berkemungkinan Kobe dengan Luffy dia akan bergabung tenaga untuk menyelamatkan si Garp ni lah. Dan aku tak rasa momen ini tak berlaku. Cuma aku rasa it's a matter of time je lah. Sebab sekarang ni Luffy pun dia ada dia punya musuh dia sendiri. Dia ada dia punya situasi untuk dia tangani. Yang si Kobe pun dia ada situasi untuk dia tangani. Tapi tak mustahil satu masa nanti Kobe dia akan pergi ke arah Luffy. Dia beritahu Luffy, Tok Wan kau dah kena tangkap, kau tak tahu ke? Kan keluar paper. Aku pun tak tahu. Luffy kata aku pun sibuk dengan Marine duduk sibuk kacau nak kacau aku ni kan. Oh iya ke Tok Wan aku kena tangkap ke? Dekat mana? Dekat Hachinosu. Jomlah kita pergi. Aku rasa mungkin situasi macam gitu akan berlaku lah. Dan aku rasa komen Wan ni menarik. Dan insyaAllah aku rasa akan berlaku in the nearest future, untuk satu masa yang akan datang yang agak jauh lagi lah, bukan yang terdekat ni. Seterusnya daripada Sukri Suhardi. Episod ni buat aku impress betul dengan development Kobe ni. Salute Oda slowly grow up Kobe dan new generation Marine asbab encounter Blackbeard Pirates. Bayangkan Mamat kepala cendawan ni dulu memang lemah teruk no. Prospek pengganti Garp masa depan dengan tinju pemusnah gunung dia. Very impressed. Yes, aku pun berpendapat yang sama. Aku ada beberapa komen sebelum ni yang mengatakan diorang kecewa dengan Kobe. Sebab apa? Kobe ni nampak macam lemah no. Tapi pada aku rasa development untuk Kobe daripada Oda, aku rasa dah just nice. Sebab apa? Sebab Kobe dia bukan datang daripada seseorang yang memiliki aspirasi ataupun memiliki tekad kan, ataupun memiliki motivasi untuk menjadi seseorang yang hebat pada masa akan datang. Dia just seorang biasa saja yang tersangkut dekat dalam kapal lanun kan. Lepas tu dia jumpa dengan Luffy dan terinspirasi dengan Luffy dan sebagainya, dan akhirnya sinilah cerita dia kan. Macam Luffy pula, dia daripada kecil dah memang dilatih kan untuk jadi orang yang barbaric kan oleh atuk dia sendiri kan. Lepas tu dia lawan dengan orang tu, lawan dengan orang ni masa dekat Fuchsia Village tu lah. Lepas tu dia keluar daripada Fuchsia Village tu, dia jumpa dengan Morgan. Lepas tu dia jumpa dengan Kuro, dia jumpa pula dengan Arlong. Banyak lagi lah musuh-musuh dia. Lawan dengan si Chibukai, lawan dengan Yonko, dan sudah semestinya lah dia punya development itu agak laju berbanding dengan Kobe. Yang si Kobe ni pula dia paling top pun dululah. Sebelum ni dia lawan dengan si Morgan je. Tapi itulah, lawan dengan Morgan pun apa je yang dia buat sangat kan. Tak masuk aku, dia encounter Morgan je. Lepas tu dia pergi masuk dekat dalam Marine dan dia ada latihan dan sebagainya. Berkemungkinan sepanjang masa dia dekat Marine tu adalah juga beberapa kali dia berlawan dengan musuh sepanjang dia bertugas lah. Tapi dalam chapter ni kita tahu bahawa bab daripada latihan dia lah yang membawa dia ke siapa Kobe pada hari ini. Yang mana selain daripada rejim latihan Garp yang begitu orang kata lasak kan, dia juga pada malam hari, setiap malam dia berterusan menggunakan battleship bags tu untuk dia menguatkan tubuh dia lagi, untuk dia tingkatkan lagi kehebatan, kekuatan dia lah. Dan aku rasa karakter development yang Oda bagikan kepada Kobe ni just nice. Sebab kita tak boleh samakan dia dengan Luffy. Seterusnya daripada Kuzairi 854. For me kan, Garp dah bagi tahu pada Bogart supaya tak buat apa-apa. Garp kiranya macam team up dengan Kuzan. That's why Bogart tak muncul untuk selamatkan Garp. Tapi ini hanya teori-teori Nomi. Tak tahulah next punya Oda twist macam mana. Itulah, aku pun tertanya-tanya juga kat mana Bogart ni pergi kan. Sebab sebelum ni kita boleh tengok yang setiap tempat Garp pergi mesti ada si Bogart tu kan. Tapi kali ni Bogart tak ada kan.
aku tak tahulah Bogart ni apa peranan dia dalam hidup si Gap ni kan. Sebab kita tengok sebelum-sebelum ni masa Gap melatih Kobe dan juga Helmeppo, kita ada nampak Gap ada dekat situ. Masa Morgan ditangkap, Bogart ada dekat situ kan. Dan kita tengok yang Bogart ni is orang kata boleh reliable swordsman jugalah kan, kalau nak berlawan in terms of untuk bertempur. Tapi pada kali ini di Hachinosu, Bogart tak ada. Ke mana Bogart pergi kan? Dan Bogart tu adalah watak yang canon by the way, dia bukanlah non-canon punya karakter, okay? Daripada Nazmil, Gap tak akan mati dengan cara yang macam ni. Please Oda, yes, aku pun rasa yang sama. Gap tak akan mati dengan cara macam ni lah, sebab dia sangat penting untuk arc pada masa yang akan datang. Yelah, dia Will of D kot, Monkey D Gap kan. Pada aku mungkin, yelah, aku merasakan yang sama dengan kita punya nakama-nakama semua yang lain, yang mana aku rasa dia ni ada planning something dengan si Aokiji ni, ataupun Aokiji ni ada planning something untuk Gap ni, dan dia ada konspirasi dia yang tersendiri untuk jahanamkan Blackbeard's punya pirate. Daripada Fadil Lutfi, Kobe dengan Gap dah macam Midoriya dengan All Might. Dia punya attack sama dengan Sifu dia. Aku tak tahu tu siapa. So kita proceed dengan komen seterusnya. Haris, ada kemungkinan Aokiji sebenarnya adalah undercover, dan apa yang dia buat sebenarnya ialah merawat dengan membekukan luka Gap, atau sekadar menyedapkan hati dengan potensi kematian Gap, atau sekadar menyedapkan hati dengan potensi kematian Gap. In my thought, aku rasa macam gitu juga tau. Aku somehow rasa yang apa yang Aokiji buat ni adalah untuk merawat luka Gap juga. Sebab in my thought, aku rasa serangan Shiryu tu sebenarnya bukan serangan saja-saja. Sebab kalau kita boleh tengok, dia tikam Gap, lepas tu dia senyum, dia sengih tau. Dia seolah-olah macam dekat pedang Shiryu tu dia ada racun tau. Dan Aokiji tahu yang dekat pedang Shiryu ni ada racun. Jadi dia menggunakan kemampuan Devil Fruit dia tu untuk orang kata membekukan darah Gap ni, dan juga membekukan racun. Kalau kata itu ada pisau pedang tu ada racun lah kan, membekukan racun tu daripada terus tersebar daripada tubuh Gap lah. So aku bersetuju dengan pendapat Haris ni. Seterusnya daripada Saiful Sidik, kalau Roger pernah tag team dengan Gap, tak mustahil Luffy nanti akan tag team dengan Kobe. Takkan nak bagi cap ayam tag team dengan Luffy. Ya tak? So yang ni komen ni sama je macam tadi tu, yang atas tadi. Salut Gap, memang padan dengan panggilan legendaris. Kalau semua admiral berfikir macam Gap, memang aman dunia. Terusnya daripada Izuna, Gap akan mati tapi bukan masa terdekat. Blackbeard sendiri perlukan Kobe untuk deal dengan government. Kalau Gap lagi ada nilai, orang bawahan dia mesti faham sangat benda ni. Ace dulu pun Blackbeard pakai untuk dapat title Shichibukai. Seterusnya daripada Crystal Phones, My Theory, rasa-rasanya Kuzan pegang amanah Gap untuk bantu menegakkan keadilan sampai Luffy berjaya membuka rahsia One Piece. Dia berpura-pura melawan Gap untuk mengaburi mata-mata world government dan lanun-lanun lain bahawa mereka percaya yang Kuzan betul-betul berpihak kepada Blackbeard. Even kalau Gap akan mati, dia akan pegang amanah Gap macam Kyoshiro berpura-pura berpihak kepada Shogun Orochi dan menantikan sekutu-sekutunya untuk membebaskan Wano dari cengkaman Kaido. Gilalah pendapat ni kan. So dia kata Aokiji ni peranan dia sama macam si Denjiro ataupun Kyoshiro, yang mana dia berpakat dengan Shogun Orochi sementara menunggu kedatangan yang diramalkan 20 tahun ni akan berlaku. Tapi itulah Kyoshiro kalau ingat-ingat balik masa Wano Arc tu, pedih hati dia kan. Dah lah si bangsat tu yang bunuh dia punya tuan kan, lepas tu nak kena bekerja dengan diorang pula selama 20 tahun kan, sementara nak tunggu kedatangan tu. Yang Ashura Doji dah memang tak boleh belah dah kan. Dia dah macam merajuk, tak nak korang, aku dah nakama-nakama aku semua mati, korang lambat. Brother, kan janji 20 tahun. Kau dah berapa tahun kau dah pergi serang kan. Tapi itulah, berkemungkinan Aokiji macam gitu, sama macam Denjiro ataupun aka Kyoshiro itulah. So aku bersetuju juga dengan komen kawan ni. Seterusnya daripada The Luka, Oda bukan senang nak matikan karakter, lagi-lagi karakter penting dalam dunia One Piece. Dalam kepala aku ni macam-macam teori terlintas, tapi itulah Oda kan, siapa je tak kenal. Gap, tolong jangan mati. Aku harap Gap mendengar teori ini. Seterusnya ZZZ, kalau Luffy dapat tahu confirm marah punya, mesti nak balas dendam. Tak kira lah atuk dia suka pukul Luffy, tetap dia sayang dekat atuk dia. Daripada Zul Fadil, tak rasa Oda bunuh watak Gap ni, sebab cara Oda matikan sesuatu watak legenda tu mesti mati dengan penuh epic dan ikonik macam Roger, Whitebeard, Oden and the gang. Satu lagi, Zaf tengah risau tu nak botakkan kepala dia. Zaf, I hope you are watching this, sebab ada orang komen mengatakan pasal kau Mana tadi?
So ya betul, aku pun rasa yang sama. Kalau macam satu watak legendaris tu betul juga macam Roger dia end kan dia punya iconic word dia, orang kata apa, kalam terakhir dia dengan menyemarakkan lagi semangat orang untuk menjadi pirates. Dan si apa, Whitebeard pula dia mati dengan macam seolah-olah api dah menyala ni. Dia menambah lagi minyak supaya api tu jadi semakin marak lagi, di mana dia beritahu One Piece is exist kan. Lepas tu si Oden pula. Oden dia menyemarakkan semangat dia punya Red Scabbard dia untuk membuka sempadan Wano. Tapi untuk Garp ni kita tengok iconic moment dia pun kita boleh nampak jugalah beberapa iconic moment dia untuk geng-geng SWORD ni, beritahu yang diorang adalah future untuk married. Cumanya kita tak nampak perkara tu orang kata skala dia besar macam mana Whitebeard dan macam mana si Roger lah kan. Dia moment dia tu macam si Oden je, yang dia semarakkan semangat Red Scabbard dia. Begitu juga Garp ni dia semarakkan semangat SWORD dia. Aku harap bukanlah momen yang mana kita boleh katakan ni dah ada momen dia agak matilah tu. Aku harap bukan begitulah. Seterusnya daripada Aikal Rockers, mungkin Kuzan sengaja buat semua ni supaya para kapten Kurohige melihat bahawa Kuzan betul berada dalam tim dorang sampai sanggup berhadapan dengan Garp. Kan Kuzan pernah cakap Garp ni idola dia. Lepas tu dia bekukan cara untuk selamatkan Garp. Sebab berita pun keluar Garp hilang, harapan masih ada pada Kuzan supaya Kuzan ni boleh tahu semua lokasi gerak-geri Kurohige dan kuncu-kuncunya. Teori akulah. So si ini di komen sama macam apa kita punya harapan tadilah. Seterusnya daripada Bade Hisham. Silap tak. Rasanya Monkey D. Dragon tak muncul di Egghead, tapi mungkin di Hachinosu yang akan menjadi pulau pertemuan antara Luffy dan Dragon untuk menyelamatkan Garp. Tapi kan, in my thought kan, aku rasa macam Luffy dengan Dragon buat masa sekarang ni, buat ketika ini, dia tak akan pergi untuk selamatkan Garp lagi. Sebab apa? Sebab Luffy dia ada peperangan dia sendiri dan Dragon pun dia ada pertempuran dia sendiri untuk dia bereskan. Sedangkan Garp dia pun ada pertempuran dia sendiri. Jadi masing-masing perlu selesaikan diorang punya dilema diorang punya ancaman-ancaman diorang sebelum diorang nak bantu siapa-siapa. Dan kita boleh tengok sedangkan Vivi yang kita boleh kata nakama untuk Mugiwara Pirates ni kan, still Luffy dia memang dia nak pergi gerak untuk selamatkan Vivi, tapi diorang macam yalah kita pun tak tahu Vivi kat mana dan sebagainya. So diorang tak pergi sebab diorang ada misi diorang sendirilah. Dan Dragon pun macam gitu juga sebab dia dah isytiharkan perang. Orang kata maksudnya macam nak main bola tu, whistle dah bunyi dah kan. So apa lagi? Amos lah kan. So aku tak rasa dalam masa yang terdekat ini Dragon dan Luffy akan pergi ke Hachinosu untuk selamatkan Garp. Mungkin diorang akan settlekan apa yang diorang tengah hadapi sekarang ni, barulah mungkin lepas tu lah kalau kata diorang nak selamatkan Garp. Seterusnya daripada Rahman Baharom. By the way, saya perasan yang semua attack daripada SWORD mostly daripada Impact Dial punya pattern. Contoh Galaxy Impact, Honesty Impact. Berkenaan dengan attack, kalau korang tengok Aokiji kan, Aokiji sebelum ni masa kat Marineford dia berbeza dengan Hachinosu kan. Ini point untuk menambahkan lagi lah, orang kata bertambah garam lagi yang sebenarnya Aokiji ni bukan jahat, dia adalah orang yang baik kan. Sebab kita boleh tengok masa dekat Marineford, serangan-serangan yang dikeluarkan oleh Aokiji, Ice Age lah, lepas tu dia bekukan Whitebeard, lepas tu dia keluarkan apa? Parmesan ke apa partisan kan. Lepas tu dia keluarkan Bird punya tu, aku tak ingat apa nama serangan tu kan, yang dia keluarkan burung tu untuk lawan Ace kan. Tapi untuk lawan dengan Garp ni dia macam keluarkan yang kan boxing glove dia. Lepas tu dia bekukan Garp kan. So aku rasa itu menjadi hint jugalah. Dan komen ni pun menarik juga. Ya, mungkin dia terinspirasi daripada Impact Dial punya pattern lah. Afika Rafi. Kalau dah ramai sangat yang kata nanti Luffy dan Kobe bergabung versus Kurohige sebab nak sama macam Garp and Rocks versus Rock Pirate, percayalah disebabkan ramai sangat yang fikir macam tu, silap-silap Oda ubah jalan cerita. Boleh jadi juga sebab Oda ni dia suka twist kan benda-benda macam ni. Seterusnya daripada Anik Abkori. Terbaiklah Kobe ni lepas ni. Next stop for Mugiwara crew Hachinosu lah kan. In my thought kita tak tahu macam mana sebab sebab narrator bagi tahu yang di Egghead Island ni will be the Egghead incident dan insiden yang seperti apa pun kita tak tahu lagi. Adakah Luffy akan lari daripada
egghead ke, ataupun Gorosei akan mati ke, ataupun si Dr. Vegapunk akan mati ke, ataupun apa yang akan berlaku letupan besar dekat egghead ke, apa kita tak tahu lagi sebelum kita nak pergi ke arc yang berikutnya lah. Dan ramai juga yang bersangka lepas ni, macam teori yang aku share juga, bukan teori aku sebenarnya, tu teori daripada orang lain yang aku share sahaja, yang bagi tahu berkemungkinan lepas ni si Luffy akan memicu satu butang macam mana peristiwa yang berlaku di Baltimore kan, The Nightmare of Baltimore, yang berlaku masa Frankie tertekan satu butang tu yang menyebabkan yang besar dekat situ masa dekat Paradise tu. Kemungkinan perkara yang sama juga yang akan berlaku dekat Egghead lah kan. Dan ada juga yang berperasaan atau menyangkakan bahawa berkemungkinan lepas ini akan adanya Elbaf Arc. Alright, seterusnya aku rasa mungkin yang terakhir, aku rasa apa yang Aokiji buat adalah mengikut lesson yang Garp berikan. Dia scared tak langsung dia secara tak langsung menyelamatkan Kobe baby dan meninggalkan Garp orang tua. Sebab itulah Garp hanya mampu tertawa hingga akhir. Aku rasa betul juga sebab dia sendiri bagi tahu kan, Garp sendiri bagi tahu, kau nampak tak lesson yang aku ajar korang. So mungkin disebab itulah dia ketawa terbahak-bahak, ataupun Garp ketawa terbahak-bahak disebabkan orang ramai pandang rendah kepada Kobe ni. Orang sebab even Groose ni memberitahu, oh sebenarnya kau ada kekuatan yang kau simpan. Helmeppo pun terkejut, Hibari pun terkejut, Kujaku pun terkejut. Ramai kat situ yang terkejut dan membuatkan aku seorang yang tahu. Orang ni memang noob. Geng-geng bocah. Aku je yang tahu ini Ahmad Alba punya kekuatan. Sekarang pun korang tahu kan. Bila aku cakap macam tu pun aku sendiri rasa tergelak kan. Jadi aku rasa mungkin sebab tu juga, ataupun yang seterusnya berkemungkinan Garp rasa ini kejayaan besar daripada dia. Sebab apa? Dia datang dengan beberapa kru. Garp datang dengan satu kapal, datang ke Lanun punya headquarter. Sungguh pun headquarter Lanun tu tidak ada semualah ahli-ahli dia, Blackbeard-nya dengan ke 10-10 Titanic Captain-nya lah. Tapi yalah, kira fair lah kan. Dia pun ada beberapa orang je. Yang dorang dekat situ pun ada beberapa orang juga. Dan beberapa orang dorang tu pun bukannya kata apa, semuanya top tier punya fighter. Tapi dia berjaya bukan saja untuk menceroboh masuk, bukan sahaja untuk menyelamatkan Kobe, bahkan berjaya untuk lari daripada situ. Kerana sebelum ni kita tengok Marineford, Ace pun terkorban, si Whitebeard pun terkorban. Tapi untuk situasi kali ni dia berjaya kan. So aku rasa itulah, aku rasa mungkin antara sebab jugalah Garp ketawa terbahak-bahak jugalah. So guys, I guess that's all yang aku boleh kongsikan dengan korang dalam video kali ni. Dan aku mohon maaf kalau penyampaian aku ni kurang bagus, ataupun apa yang korang dengar daripada aku ni macam tak masuk akal atau macam merepek je lah dia ni. Aku minta maaf, dan aku harap korang terus bagi sokongan kepada channel ini supaya channel ini dapat raih 150k subscribers. Dan jangan lupa untuk support TikTok aku juga supaya aku dapat 50k followers menjelang birthday aku 28 Ogos. So guys, see you in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi